Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada para vapers. Kalau korang dah biasa dengan vape sini, korang mesti tahu satu brand bangsawan. Bukan brand bangsawan. Brand bangsawan yang dipanggil Dot Mod. Jadi, dalam video kali ini, aku akan review Dot Mod .aio V2. Let's go! Sebelum review, aku nak ingatkan bahawa video ni hanyalah sekadar review aku saja dan bukanlah untuk promote barangan vape ni. Video ni hanya sesuai ditonton oleh penonton di atas umur 18 tahun sahaja. Kepada yang dibawa umur tu, sila hentikan tontonan dan tengoklah video lain. Tengoklah video PUBG ke Mobile Legends yang sesuai dengan korang. Jom kita pergi ke unboxing dulu. .aio V2 didatangkan dengan satu kotak berwarna hitam yang memang bagi aku dia nampak simple, sleek, yet dia nampak premium. Sebelum tu kita akan potong plastik dia dulu. Kita akan potong secara perlahan-lahan. Baru nampak macam ASMR walaupun tak berapa nak jadi. Bila korang dah potong, korang just cabut dengan perlahan-lahan lagi sekali supaya nampak macam kita unboxing barang yang premium. Dah cabut, korang buang. Okey. Ini adalah kotak dengan satu logo Dot Mod berwarna emas di tengah-tengah. Memang nampak mahal, nampak eksklusif. Kita akan buka. Alamak, susah pula. Okey, dah terbuka. Yang paling penting, korang akan dapat dia punya device iaitu .aio V2. Satu device yang memang solid lah bagi aku. Jadi kita akan tengok lagi apa yang ada dekat dalam. Korang akan dapat, di bawahnya korang akan dapat satu angpau. Masalahnya dalam tu bukan duit. Dalamnya adalah user manual menggunakan material plastik. Confirm lah macam biasa. Nanti korang baca sendirilah kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang .aio V2 ni. Jadi kita akan simpan balik dan letak ke tepi. Korang juga akan dapat satu Type A to Type C charging cable. Dan juga beberapa spare part. Okey, di antaranya yang paling aku suka adalah drip tip. Ada 3 o-ring dan 2 stiker. Selain itu juga korang akan dapat satu extra OCC. Okey, untuk OCC ni dia adalah 0.7 ohm sesuai untuk flavor Sonic. Jadi kalau korang nak tukar kepada flavor Sonic, gunalah OCC ni. Dan kita akan tengok kepada device dia, kita akan buka plastik cover dia dulu. Buka lagi sekali secara perlahan-lahan dan berhati-hati serta cermat. Okey, bila dah buka kita angkat. Buang je plastik cover tu, tak penting pun. Yang penting ini, .aio V2. Variasi yang aku dapatkan adalah warna silver sebab aku suka warna silver. Dan ada satu display panel di tepi, satu charging port di bawah. Dan juga ini adalah device tersebut. Masih lagi sama, dikuasakan oleh bateri 18650. Sama je macam .aio V1 hari tu. Cuma kali ni ditambah dengan board yang baru, chip yang baru serta tambahan skrin di tepi. Tapi Dot Mod did a great job disebabkan saiz dia masih lagi sama macam .aio V1. Walaupun saiz .aio V2 ni sama macam .aio V1, korang kena ingat yang dia punya berat berbeza. V2 lebih ringan daripada V1. Dan aku rasa benda tu memang solid disebabkan dia ada chip, ada skrin baru dan board yang baru. Tapi dia punya berat masih ringan. Mungkin disebabkan dia punya material. Dot Mod menggunakan aluminium material untuk dia punya body. Dan menggunakan plastik plus kaca material untuk dia punya panel. Kedua-dua panel di depan dan belakang. Tapi korang kena ingat, kalau kau cakap plastik beli mahal takkan dia punya panel plastik je. Kau kena ingat dia bukan plastik yang biasa. Plastik dia memang kau akan nampak lebih premium, lebih, aku rasa lebih solid. Material finishing dia memang tip top, marvelous geng. Jadi disebabkan dia guna plastik ditambah pula dengan kaca, dia punya permukaan tu agak smooth, agak licin. Jadi aku sarankan untuk korang berhati-hati dengan .aio V2 ni sebab mungkin korang boleh tergelincir ataupun terlepas daripada genggaman korang. Tapi overall, dari segi outlook dia memang solid, memang premium, memang smooth gila. .aio V2 ni didatangkan dengan chip dan juga panel yang baru dan ditambah pula dengan display panel yang korang boleh custom sendiri. Jadi untuk korang on .aio V2 ni senang, dia sama je macam pop lain. Korang just perlu klik fire button 5 kali. Dan korang akan dapat sistem power on. 5 kali untuk off. Dan kita akan tengok dekat dalam dia pula macam mana. Untuk .aio V2 ni dia berbeza sikit dengan .aio V1 disebabkan dia ada 2 battery selection button ataupun up and down button berbanding dengan V1 di mana korang ada satu saja button yang korang boleh set untuk low power, middle, high power ataupun bypass. Jadi dia berbeza sikit dan function
button ni adalah up and down untuk korang pilih dekat menu. Macam mana? Sebelum pergi menu, aku akan cerita pasal dia punya features yang lain dulu. Feature tersebut adalah lock button. Korang just perlu klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Korang akan dapat power output unlock. 1, 2, 3, 4. Adalah power output lock. Di mana kat situ korang tak boleh, bila lock, korang tak boleh nak adjust korang punya voltage. Dan dia akan tak bertukar lah. Jadi tak adalah korang tertekan fire yang terlampau tinggi dan menyebabkan OCC korang hangat. Kita akan pergi kepada setting dia pula. Korang just perlu klik 3 kali fire button. 1, 2, 3. Okay, dekat situ kau akan dapat beberapa option. Kau akan dapat auto, PM, bypass, NI, titanium, SS dan juga setting. Dan aku rekomenkan kepada para beginner ataupun pemain OCC just ambil auto, di mana dekat mode auto ni dia akan detect korang punya OCC dan voltage apa sesuai dengan korang punya power tu lah. So korang taklah fire terlampau tinggi. Jadi kita akan buka balik 1, 2, 3 dan aku akan tunjuk kepada setting pula. Dekat setting korang akan dapat 3 iaitu color, state dan juga brightness. Aku akan pergi kepada state dulu sebab dia agak rare. Features ni dia agak lain sikit. Di mana dia ada on dan off. Bila korang on fire button, bila korang fire, dia tak akan menyala dan korang punya side panel ni tidak akan menyala juga. Jadi korang klik 3 kali, pergi setting, state mode. Bila korang off, okay, ini adalah normal features, normal setup. Mana korang fire, dia akan menyala warna hijau untuk bateri penuh, biru untuk bateri pada tahap pertengahan dan merah, sebab tu bateri dah low lah. Aku tak sarankan untuk korang isap waktu merah tu sebab dia ada sikit under performance. Dan dia punya panel juga akan menyala bila kau tekan fire button. Bila step mode ni off. Cuma bagi aku on dengan off tu tak ada banyak isu sebab dia bukanlah bagi efek kat bateri sangat sebab dia bukan jenis colourful punya panel. Dan aku lagi prefer untuk offkan benda tu sebabkan aku tak suka ada lampu-lampu RGB. Tapi kepada sesiapa yang minat dengan benda tu, no issue, korang just off step mode dan korang dapat vaping dengan biasa. Jadi aku terlupa lagi. Ada lagi 2 features yang aku nak tunjuk. Okay, tekan balik. 1, 2, 3. Pergi kepada setting. Kita ada colors dan juga brightness. Kita akan pergi color dulu. Korang akan ada 7 pilihan warna. Putih, merah, biru, gold, green, purple dan juga Tiffany. Kat sini disebabkan aku punya device ni warna putih, aku akan ambil warna putih. Dan kita akan tengok lagi satu features iaitu brightness. Di mana korang ada 4 brightness. 1, 2, 3, 4. Korang pilihlah korang nak macam mana. Dan biasalah, lagi terang kau punya brightness, lagi banyak battery consumption korang. Tapi bagi aku dia tak signifikan pun sebab dia punya panel pun kecil dan dia taklah colourful sangat. So kita dah siap dengan dia punya setting kat dalam ni. Dah settle dari segi outlook, kita cerita pula pasal dia punya benda yang penting iaitu dia punya cartridge. Let's go. Kita buka depan, panel depan. Jadi untuk keluarkan cartridge dia sama je macam V1, dia ada satu connector dekat bawah. Dia ada satu cartridge yang disambungkan dengan tip dekat atas. Untuk keluarkan cartridge dia senang je. Ada satu notch dekat bahagian atas ni yang aku akan tunjuk dekat tepi ni. Korang just cungkil dia, tolak dia ke bawah dan tarik cartridge korang keluar. Dan ini adalah cartridge dia. Cartridge dia bukan sama macam V1, cuma korang kena tahu OCC dia berlainan dengan V1. Untuk masukkan, ada satu gold pin dekat bawah ni. Korang just masukkan korang punya ni bawah, connector bawah ni masuk. Tekan dan tolak sehingga ke dalam. Okey, bila dia dah firm, dia tak bergerak. So, ketika dah pasang. Dekat atas ni juga ada satu, bagi aku, refill hole ni agak function sebab dia berada di bahagian depan. Jadi, korang tak perlu nak keluarkan cartridge korang untuk refill. Tapi, untuk preference aku lagi suka keluarkan cartridge dulu. Disebabkan aku guna flavor yang botol kaca yang dia punya dropper tu agak besar. Jadi bila korang tak keluarkan korang punya cartridge tu, bila korang masuk terus, akan ada sedikit leaking dan susah untuk korang lap kalau cartridge korang ada kat dalam. Jadi aku lagi prefer untuk korang keluarkan cartridge tu dulu. Tapi kalau kau jenis guna flavor yang dalam botol, no issue. Korang boleh terus direct je. Dia ada silicone cap dan dia ada satu macam block hole kat situ. Bila korang cocok korang punya dropper, baru benda tu agak sedikit terbuka. Dan bila kau tarik keluar, dia akan tertutup sendiri dan kita akan tutup dia punya silicone cap. No issue. Dan drip tip. Okay. Sebentar aku cerita air hole dia dulu. Dekat dia punya connector bawah tu ada satu air hole dan korang just perlu pusing untuk dapatkan size air hole yang korang suka. Dia sedikit ketat. Walaupun bagi aku dia macam
menyusahkan, tapi aku faham sebab kita as user kadang-kadang lasak dan benda ni akan selalu tertutup, terbuka. Jadi bila dia buat ketat ni, korang lebih secure lah kau punya air hole. Dan korang boleh pilih sama ada kau nak kecil ataupun besar. No issue. Dan drip tip. Okay. Dekat sini aku menggunakan drip tip yang lebih lepek. Kat dalam kotak, jangan risau, kau akan dapat dua jenis drip tip. Kau akan dapat satu yang bulat yang standard size dan juga satu drip tip yang lebih lepek. Aku lagi prefer ini sebab dia punya flavor lebih concentrate. Jadi dah sembang panjang lebar pasal dia punya outlook, dia punya bahagian dalam apa semua, kita akan tengok performance dia pula. Untuk review kali ni aku menggunakan OCC 0.3 ohm dengan satu flavor IBN V1 dengan kekuatan 12 mg. Dengan aku akan cuba vape dengan fully open air hole dahulu. Jom kita tengok macam mana. Let's go. Pada sesiapa yang dah biasa dengan dot mod ataupun .AIO-V1, korang dapat tahulah yang betapa dot mod ni dia suka kurangkanlah rasa manis sesetengah flavor tu. Jadi, sama macam dekat .AIO-V2 ni, rasa manis tu memang berkurang dengan agak ketara walaupun aku guna flavor IBN yang bagi aku boleh tahan manis kalau masuk dekat Cloud Flash. Dekat .AIO-V2 ni, rasa manis dia sedikit, bukan sedikit berkurang dalam 50%. Tapi kalau kena ingat, walaupun rasa manis tu kurang, rasa flavor tu sendiri masih jelas, masih deliver dengan cantik. Dan apa yang paling aku suka adalah dari segi consistent firing dia. Dan aku pernah cuba daripada bateri hijau sampai ke bateri biru masih sama. Cuma bila dia dah merah tu dia ada sedikit underperformance. Dan dari segi heat, walaupun dengan 12 mg IBN V1 ni dia saja, dengan 12 mg aku dapat rasa throat heat yang aku rasa boleh tahan keras. Untuk 12 mg sebab ada setengah pot bila kau masuk 12 mg dia punya rasa keras tu tak berapa sampai, tapi untuk .mod.AIO-V2 ni kau akan dapat rasa hasilnya 12 mg. Kalau kau masuk HTPC kau akan dapat rasa throat heat yang lebih mantap. Kalau tadi aku gunakan fully open air hole, aku akan tukar kepada MTL punya vaping style pula. Jadi aku akan kecilkan air hole. Silap buka. Okey, belakang. Jadi aku akan kecilkan sedikit air hole dia. Okey, aku akan sekecil-kecilnya untuk dapatkan MTL punya vaping sensation. Jadi aku akan cuba, walaupun dia flavor freebase, aku akan cuba dulu. Walaupun dengan MTL session vaping style, korang masih dapat asap yang boleh tahan sama dengan DTL punya version tadi. Cuma rasa flavor dia sedikit kurang, bukan sedikit, agak banyak kurang. Kau tak akan dapat semanis tu. Rasa flavor dia pun, aku boleh cakap boleh tahan hilang dalam 40 ke 50%. Heat masih sama. Dan rasa sempit tu korang masih dapat rasa. Jadi korang dapat rasa MTL sensation tu. Tapi disebabkan kau guna flavor freebase, jadi sensation tu kurang sampai. Kalau korang guna Sonic dengan OCC 0.7 ohm, aku rasa lebih padu, lagi mantap. Dah selesai dengan performance test, aku akan cerita pula pro dengan cons untuk .AIO-V2 ni. Aku akan cerita pro dia dulu. Untuk pro yang pertama adalah dari segi chip dan juga panel display yang baru ni. Bagi aku dia lebih fleksibel. Korang boleh tukar kau punya mod dengan lebih mudah. Korang boleh guna OCC ataupun kepada peminat-peminat RBA dekat luar sana, kau boleh tukar juga kepada RBA dan ada setting yang lebih, bagi aku lebih precise, lebih tepat. Kau boleh adjust kau punya voltage dan sebelum ni voltage kau cuba ambil low, high, medium dan juga high ataupun bypass. Dekat sini kau boleh setting voltage sama ada 35, 30, 25 bersesuaian dengan korang punya coil. Yang kedua adalah dari segi build quality dia. Apa aku boleh cakap, dot mod dengan harga yang boleh tahan bangsawan ni, finishing, material, outlook dia memang perfect, memang nice. Kau dapat, bila kau pegang tu memang kau dapat rasa berat dia pun boleh tahan, tak terlampau berat, tak terlampau ringan. Finishing dia dengan glossy dia. Kalau kat sini aku ambil warna putih ni, warna silver ni dia bukanlah warna putih atau silver sangat. Dia macam, dia punya body memang kau nampak silver yang solid, aluminium silver, tapi dekat panel ni kau akan dapat satu warna macam pearl white tau. Bila dia ada reflect, bila kau tengok dekat cahaya, okay, dia ada sedikit reflect. Finishing dia memang mantap. Satu lagi pro dia adalah dari segi consistent firing, di mana
dari segi hijau dengan biru dia, bagi aku dia tak banyak beza, cuma merah tu ada sedikit kurang. Battery consumption dia pula boleh tahan lama jugalah bagi aku. Dengan fully charge dengan warna hijau yang penuh, aku dah try vaping dalam 3 hari baru dia bertukar kepada warna merah. Dalam 2 hari macam tu baru tukar kepada biru. Jadi bagi aku mungkin benda tu bergantung pada korang. Kalau korang jenis vaping daripada pagi sampai malam non-stop tu, mungkin dalam sehari lebih pun dah start berkurang bateri dia. Untuk aku 3 hari no problem. Dan pro yang terakhir bagi aku adalah dari segi dia punya tip. Sebab dia bagi 2 jenis tip, iaitu bulat. Okey. Jenis yang bulat dan juga satu lagi jenis yang sedikit leper. Jadi bergantung pada korang suka macam mana. Macam aku lagi prefer tips yang lebih leper ni disebabkan rasa flavor tu lebih concentrate. Dah puji-puji melambung, takkan kita tak cari kesalahan dia pula. Biasalah orang kita suka cari kesalahan. Okey, kekurangan untuk .aio V2 ni. Yang pertama sekali, sama macam V1 ataupun dot mod yang lain, ada dari segi flavoring. Walaupun dia dapat deliver flavor tu boleh tahan mantap bagi aku, cuma rasa manis tu dia memang kurangkan, betul-betul kurang, like 50% punya kurang. Jadi kepada peminat-peminat flavor-flavor yang manis kat luar sana, aku tak berapa nak sarankan untuk .aio V2 ni, disebabkan dia memang potong rasa manis tu. Tapi pada sesiapa yang suka yang middle level ataupun low level punya manis, aku boleh sarankan benda ni. Walaupun kau guna IBM V2, aku dah try juga dengan flavor-flavor yang agak manis bagi aku. Bila masuk kat .aio V2 ni, dia memang kurangkan manis tu kau-kau punya. Tapi jangan risau, dari segi flavoring dan heat boleh tahan mantap. Dan kekurangan yang kedua adalah dari segi leaking. Okey, dengan pot yang bagi aku boleh tahan mahal ni, masalah leaking ni tak sepatutnya ada. Walaupun dia tak teruk, tapi dia masih ada. Dan korang akan dapat kesan leaking ni bila korang refill flavor dan korang vaping dalam 2 ke 3 kali, dia akan ada sedikit leaking. Dia tak banyak lah, memang sedikit je. Dekat bahagian body, di bahagian korang refill tu. Dia taklah sampai banjir dan korang just boleh lap je, don't worry, korang boleh lap. Tapi dia masih ada. Benda tu bagi aku agak turn off dengan satu device yang berkualiti tinggi ni. Walaupun kita tak boleh lap benda tu, tapi tak apalah. Tapi still masih lagi kekurangan untuk aio V2 ni. Dan satu lagi kekurangan dia adalah dia punya refill hole, di mana tadi macam aku cakap, bila korang refill menggunakan dropper botol kaca tu, percentage untuk korang tertumpah atau flavor tu terkeluar daripada refill tu agak tinggi. Kalau korang jenis guna botol plastik, don't worry, no hal, memang sebab dia tajam dan kecil. Dropper kaca tu dia agak besar. Bila korang refill tu memang dia gelembung-gelembung, dia akan terkeluar sikit. Dan tak apa, kau just perlu lap. Dan benda tu, masalah tu settle. Tapi aku tak berapa suka sebab dia tak praktikal sangat untuk aku. Jadi itu adalah sedikit sebanyak kekurangan dan juga kelebihan .aio V2 ni. Tambahan lagi, aku nak ingatkan yang OCC untuk .aio V2 ni adalah berlainan berbanding dengan .aio V1. Di mana V1 tu kau tak boleh masuk kat V2, kat V2 pun tak boleh masuk kat V1. Jadi kalau kau pergi kedai, mana-mana kedai, kau nak beli OCC, kau kena cakap betul-betul .aio V2. Dan kalau korang tanya aku, berbaloi tak berbaloi beli .aio V2 ni? Kalau korang jenis memang enthusiast atau peminat .mod, aku sarankan untuk beli .aio V2 ni. Kalau korang V1, juallah kat siapa dan upgrade kepada V2 sebab dia punya features lebih mantap. Dari segi display panel, chip dia lebih mantap. Kalau korang jenis suka RBA, kau boleh setting baik cun-cunnya. Kalau kau jenis OCC, kau boleh set pula. Kau jenis main OCC dan juga main auto, kau boleh set juga kau punya voltage. Kau suka rendah, pertengahan ataupun tinggi sebab dia ada indikator kat situ 30, 35, 40 bergantung pada OCC yang korang pakai. Selesai sudah kita punya review. Sebelum aku beredar, kepada peminat-peminat yang ingin mendapatkan .aio V2 ni, korang boleh dapatkan di mana-mana cawangan Vapor Hub yang berhampiran dengan korang atau beli secara online selagi stok masih ada. Dan kepada yang tak rasa macam tak nak lah beli, macam mahal je bang. Okey, tak apa. Kita ada satu sesi giveaway sempena Raya Cina yang dianjurkan oleh Vapor Hub sendiri, di mana korang boleh memenangi 3 device daripada .mod, iaitu .aio V2, korang boleh menang .mini dan juga .stick. Macam mana cara dia? Korang just pergi kepada Instagram Vapor Hub mana-mana cawangan. Kat situ ada cara-cara penyertaan dan kat situ juga ada 3 hadiah punya gambar yang korang boleh refer. Jadi terima kasih kerana menonton dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.